اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad supaya engkau menanggung kesusahan. Hanya untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Allah. Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, iaitu Allah Ar-Rahman yang bersemayam di atas arash. Dialah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, serta yang ada di antara keduanya, dan juga yang ada di bawah tanah basah di perut bumi. Dan jika engkau menyaringkan suara dengan doa permohonanmu, maka demikian tidaklah perlu. Kerana sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia dan segala yang tersembunyi. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Baginya segala nama yang baik. Surah Taha diturunkan di Mekah, mengandungi 135 ayat. Dinamakan Surah Taha bersempena dengan dua huruf Taha yang tersebut pada ayat pertama, yang hanya Allah jualah yang mengetahui maksudnya. Di antara intisari kandungannya menerangkan bahawa tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyampaikan kepada umat manusia seluruhnya apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan bahawa Al-Quran yang diturunkan kepadanya ialah untuk menjadi peringatan dan hidayah petunjuk bagi orang-orang yang mematuhinya, dan untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Oleh itu janganlah baginda berduka cita disebabkan golongan yang menentang. Setelah Allah Ta'ala menegaskan tentang nikmat-nikmatnya yang dikurniakan kepada umat manusia supaya mereka bersyukur, dan menerangkan perihal hari akhirat dan balasannya yang akan didapati oleh orang-orang yang beriman dan yang ingkar. Lalu ditujukan tegurannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersungguh-sungguh hendak menghafal ayat-ayat suci yang diwahyukan kepadanya. Dan kerana itulah tak kala Jibril AS membacanya, maka baginda turut membaca bersama-sama dengan serentak. Lalu ditegur oleh Allah Ta'ala dalam surah ini supaya baginda mendengar lebih dahulu. Dan setelah Jibril menyampaikannya, barulah ia membacanya dan menghafalnya, sambil berdoa semoga Allah Ta'ala menambah ilmunya semuanya, menambahkan ilmunya untuk memahami dan mengamalkannya. Kemudian diberi ingat supaya jangan diamalkan sikap terburu-buru dalam melakukan sesuatu, dan janganlah melupakan apa yang telah diperintahkan, bahkan hendaklah dikerjakan bersungguh-sungguh. Setelah itu diberi contoh tentang apa yang terjadi kepada bapa manusia Adam AS, yang telah melupakan apa yang telah diperintahkan kepadanya semasa dalam syurga, supaya ia jangan menghampiri pokok larangan tetapi ia telah melupakannya.
Kemudian Allah Ta'ala menegaskan tentang wajibnya sembahyang yang 5 waktu. Lalu diperintahkan baginda supaya menyuruh keluarganya dan umatnya mengerjakan sembahyang dengan tekun dan sabar. Dan jangan pula dihalang dan dilalaikan oleh soal-soal hidup. Kerana Allah jualah yang memberi rezeki. Dan rezekinya itu melimpah kepada orang-orang yang taat. Dan juga orang-orang yang ingkar. Tetapi kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat hanya akan didapati oleh orang-orang yang taat. Surah ini diakhiri dengan menyuruh baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab golongan kafir yang menentangnya supaya mereka menunggu, kerana mereka akan mengetahui kelak pada hari kiamat siapa yang benar dan siapa yang salah. Surah yang kita akan tafsirkan pada malam ini merupakan surah yang ke-20 pada juzuk yang ke-16. Bermula ayat 1 hingga 8. Surah Taha dinamakan surah Taha kerana dimulakan dengan perkataan Taha. Sebagaimana harus dinamakan semua surah Al-Quran dengan nama permulaan ayat. Artinya, mana-mana surah dalam Al-Quran, sama ada ia dikenali dengan namanya sebagaimana yang masyhur atau dikenali dengan nama secara kepala ayat. Umpamanya suratul Ikhlas. Ia juga dikenali dengan surah Qul Huwallahu Ahad. Itu kepala ayat. Surah An-Nas, dia juga dikenali dengan surah Qul A'udzu Birabbin Nas. Nama surah tadi. Dinamakan surah As-Sajdah atau disebut sebagai surah Alif Lam Mim As-Sajdah. Itu kepala ayat. Sebut surah Taha atau juga kerana mengambil kira permulaan ayatnya Taha. Jumhur al-mufassirin, dan ini pendapat yang kuat, Taha sama sebagaimana Yasin, sama sebagaimana Hamim, sama sebagaimana Qaf dan lain-lain surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah, huruf cantuman dipanggil. Allah yang mengetahui maknanya. Walau sebahagian mufassirin menyatakan makna Taha salah satu daripada nama Nabi SAW. Taha salah satu daripada nama baginda SAW. Bukan setengah menyatakan bahawa Rasulullah mempunyai lebih daripada 100 nama. Pelbagai nama baginda SAW yang masyhur, yang disebut, yang dipanggil atau yang tidak dipanggil, tetapi itu nama baginda SAW. Sama ada yang tercatat dalam Taurat, yang tercatat dalam Injil, bahkan dia tercatat dalam kitab Veda. Berdasarkan kajian ahli comparative religion ataupun ahli muqaranah adian. Iaitu namanya berkait dengan sifat Nabi SAW. Seolah-olah bila disebut dengan Taha itu nama Rasulullah, berarti wahai Muhammad. Masuk Taha. Taha, wahai Muhammad, dengar sini. Suatu peringatan, suatu pemberitahuan Allah Ta'ala pada Nabi SAW tentang fungsi Al-Quran ini. Baik, sebelum ini kita baca surah Maryam. Surah yang ke-19. Setengah ulama' dia buat satu tarabut, hubung kait antara surah Maryam dan surah Taha. Hubung kait yang pertama ialah surah Taha memang diturunkan selepas surah Maryam. Artinya bila tamatnya penurunan surah Maryam, maka diturunkan surah Taha. Itu tarabuk yang pertama. Yang hubungan yang pertama. Yang kedua ialah kalau sekiranya dalam surah Maryam yang kita bacakan sebelum ini disebut nama Nabi-Nabi secara ringkas. Sama ada nama Nabi Allah Zakaria, Yahya, Isa, Ibrahim, Musa, dan demikian juga secara ringkas kisah nama yang disebut nama Adam AS, nama Nuh dan kait dengan zuriat keturunannya, tapi kesemuanya disebut ringkas. Namun dalam surah Taha disebut Nabi ini dengan ceritanya dengan lebih panjang. Pada surah Maryam disebut secara mujmal, ringkas. Pada surah Taha yang kita akan baca dan tafsirkan disebut secara mufassal. Mufassal maknanya lebih detail, lebih panjang sikit. Mujmal secara ringkas. Itu tarabut yang kedua. Yani bersama hubung kait yang kedua. Yang ketiga, kalau penutup surah Maryam yang kita bacakan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Al-Quran ini diturunkan dengan lidah bahasa Arab. Bukan lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk memudahkan Rasulullah menyampaikannya. Khabar gembira dan juga berkait dengan amaran. Kerana bahasa Arab Allah mudahkan daripada banyak segi. Pertama, ia bahasa yang boleh dibariskan. Berbanding bahasa lain tak ada baris. Tuan-tuan belajar bahasa Inggeris lama ada baris je bahasa Inggeris. Tuan-tuan belajar bahasa Inggeris ada baris? Tak ada. Al-Quran ada baris? Ada. Tuan-tuan belajar bahasa Melayu ada baris? Saya tu ada baris dia. Kita eja dengan Rumi ke, eja Jawi ada baris? Tak ada. Tapi bahasa Arab ada baris. Sebagaimana bahasa Arab ada wakaf. Bahasa lain dia tak wakaf. Tuan-tuan tulis karangan, esei dalam bahasa Inggeris ke. Kemudian ada wakaf. Wakaf mutlak, wakaf tam. Ada tak? Tak ada. Itu tak dikenal dengan macam tu. Maka ini perbezaan bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab ni kalau sebut betul. Bahasa lain, eja lain sebut lain. Tuan-tuan belajar bahasa Inggeris, eja macam mana, sebut macam mana. Kalau school, sekolah, cuba sebut betul. Stew je, stew. Tapi dia sebut lain. Dia ada pronoun dia. Tapi bahasa Arab musyakkal. Baris macam tu. Dia tak akan sebut lain. Kebanyakan bahasa lain ialah tulisan ejaan lain disebut lain. Ini namanya taisir. Mudah. Sebagaimana ada petutur asli bahasa Arab. Berbanding kitab suci yang lain. Ada orang Arabnya. Dan ada orang bukan Arabnya. Dia sebut sebagai aribah atau musta'ribah. Orang Arab asal ataupun orang yang musta'ribah yang menjadi Arab kerana pergaulan, perkahwinan dan sebagainya. Ada Arab yang asal, ada kita panggil musta'ribah. Arab aribah dan musta'ribah. Dan bagaimana bahasa ini kekal sampai hari kiamat. Bukan ia bahasa ahli syurga. Kalau dalam surah Maryam disebut Al-Quran ini turunkan dalam bahasa Arab, memudahkan Rasulullah sendiri menyampaikan dakwah. Maka dalam surah Taha ini menjelaskan apa itu Al-Quran yang mudah. Mudah sudut mana? Apakah sudut belajar, sudut menyampaikan, sudut makna, atau sudut amalannya? Yang menjadi intipati besar dan utama Al-Quran ialah amalan. Bahawa Al-Quran sifatnya ialah memudahkan kita beramal. Tiada perintah yang sukar dan tidak ada perintah yang susah. Sesuai dengan apa yang Allah sebut, ma ja'alallahu fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesukaran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu syariat dan hukum melainkan apa yang mudah. Maka kalau disebut dalam akhir surah Maryam tentang mudah Al-Quran, surah Taha menjelaskan mudah Quran itu kok mana. Maka ini kita panggil tarabuh atau disebut munasabah. Hubung kait surah ni dengan surah sebelum. Dengan tiga hubung kait yang utama. Kalau memang surah Taha diturunkan selepas surah Maryam dan surah Maryam disebut nama-nama Nabi, tidak disebut ceritanya. Manakala surah Taha disebut ceritanya. Nabi dan cerita. Nabi dan cerita. Lebih panjang. Dan kalau sekiranya surah Maryam diakhiri dengan menjelaskan Al-Quran itu mudah, maka datang surah Taha menjelaskan mudahnya kat mana. Maka ini munasabah dia. Dan kalau kita dapati, kandungan surah ini ada 10 kandungan utama. Tadi kita sebut secara umum tentang kandungan surah Taha. Ini berdasarkan apa yang diletakkan oleh para ulama. Profesor Dr. Wahab Suhaili. Dan dalam tafsir yang kita baca ini, tafsir Munir. 10 yang pertama, menjelaskan Al-Quran itu sebagai satu tazkirah, peringatan. Sebagai satu peringatan, sebagai satu yang kita sebut juga tazkirah, suatu pemberitahuan kepada orang yang benar-benar takutkan Allah, Tuhan yang mencipta langit dan bumi yang tinggi. Tuhan yang mencipta bumi dan langit yang tinggi. Dan menceritakan surah ini mengukuhkan kepribadian Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah, memberi peringatan, memberi amaran dan memberi khabar gembira. Dan supaya baginda SAW tidak berpaling, tidak berhenti daripada mempedulikan tentang tipu daya musyrikin Mekah. Artinya Allah suruh Nabi SAW kukuh, tabah, jangan dipeduli segala tipu daya musyrikin Mekah. Segala tipu dayanya itu akan dikalahkan. Sebab berbeza orang yang bercakap benar dengan orang yang berhelah. Orang berhelah ni umpama orang yang corner sana, corner sini, lain sekali dia pening sendiri. Dia pening sendiri.
Dia terbelit sendiri dengan apa yang cuba dia timbulkan kekeliruan. Maka Allah memerintahkan Rasulullah SAW supaya jelas, tegas, sampai je dakwah. Tak perlu nak ikut dia punya belik-belik musyrik Mekah. Atau disebut makayid atau makaid, tipu daya. Tak payah nak layan. Umpama kita bila mu'amalah dengan orang, jangan layan belik-belik orang tu. Kita cakap straight, tegak je. Dan saya kita akan lebih kuat. Kalau kita nak layan belik-belik orang, lama-lama kita pun terbelik sekali. Maka ini suatu peringatan pada Nabi SAW. Yang kedua, menerangkan secara jelas tentang kisah Musa. Surah ini, kita baca surah Taha, dia ada kisah Musa yang panjang lebar. Secara jelas, disebut bayanu jali, penjelasan yang jelas kisah Musa AS, bagaimana bermula daripada kecil, dibuang dalam peti, dihanyutkan di air, dan bagaimana dia diutuskan bersama abangnya Harun AS menghadap Fir'aun yang sombong, dan bagaimana perdebatan hebat Nabi Allah Musa AS dengan Fir'aun dalam menguatkan lagi ketuhanan Allah SWT, bagaimana kisah Musa melawan ahli sihir, bagaimana Allah membantu Musa dalam mengalahkan ahli sihir dan keimanan. Ahli sihir beriman dengan dakwah Nabi Allah Musa AS, dan kisah mukjizat terbelahnya laut dan melintasnya Bani Israel melalui jalan laut tadi, dan kebinasaan Fir'aun serta para tenteranya, dan kekufuran Bani Israel selepas itu. Lepas diselamatkan daripada kezaliman Fir'aun, maka Bani Israel kufur dengan nikmat yang pelbagai yang Allah berikan kepada mereka. Dan dalam surah Taha diceritakan kisah Samiri. Musa As-Samiri, nama sama, perangai tak sama. Satu yang beriman, satu kufur. Walau nama sama, Musa bin Imran dengan Musa As-Samiri, yang mencipta patung anak lembu dan menyembahnya. Dan bagaimana dia telah menyesatkan Bani Israel dengan patung anak lembu tersebut, dan bagaimana kebencian kemarahan Nabi Musa atas penyelewengan agama tersebut. Artinya dalam surah Taha ini cerita Nabi Allah Musa secara detail. Daripada kecil Nabi Musa AS sampailah Nabi Musa menghadap Fir'aun dan menghadap ahli sihir dan beriman ahli sihir, serta binasanya Fir'aun, Haman dan para tenteranya, bukan musnah tamadunnya, sehinggalah Nabi Musa menghadap berhadapan dengan Bani Israel pula yang tak kenang budi, yang kufur dengan nikmat Allah Ta'ala, sehingga sebahagian mereka menyembah patung anak lembu, sehingga datang hukuman kepada mereka. Maka ini kisah Musa AS secara detail yang ada dalam surah Taha yang berjumlah 135 ayat ini. Kemudian yang ketiga, dalam surah ini mengisyaratkan, yakni menegaskan tentang faedah kisah Al-Quran. Apa faedah kisah Al-Quran? Contoh kalau hari ni orang buat filem, hari ni orang buat cerita, faedah dia apa? Faedahnya pada producer lah, pengarah dan pelakon dapat juta-juta. Yang kita tengok faedah apa? Tak ada faedah. Dapat faedah pula. Maksudnya tak dapat faedah yang betul. Tetapi Al-Quran kisahnya ada faedah. Kisahnya ada mesej yang kuat. Mesej yang sampai ke hati. Bukan mesej yang sampai kepada nur iman. Keimanan kita pada Allah. Sebab Al-Quran cuma boleh diambil aktibar oleh orang benar-benar beriman. Maka kisah ini benar-benar memberikan kesedaran yang kuat kepada orang beriman. Maka inilah faedah kisah Al-Quran. Dan taudih dan surah ini penjelasan tentang balasan orang yang berpaling daripada Al-Quran. Wa imam berpaling jadi tak baca Quran. Hidup tak pernah baca Quran, satu hal. Atau berpaling dari sudut tidak beramal dengan Al-Quran. Atau berpaling dari sudut membenci Al-Quran. Dia ada orang paling dia bukanlah paling sombong sangat, tapi namanya paling juga, dia tak baca Quran. Sehingga Nabi SAW menyebut ada orang beriman memang tak baca Quran. Kata Rasul, masaluhu kamasali tamrah. Perbandingan orang beriman tak baca Quran macam buah kurma. Dia tak ada bau. Maksudnya dia tak tunjuk syiar dia. Makan sedap, makan okey. Tapi syiar tak ada. Manakala orang beriman yang baca Quran seperti turunjah. Bau wangi, makan pun sedap. Maka sama ada orang yang berpaling dia tak baca, apatah lagi tak beramal, apatah lagi yang membenci Al-Quran. Maka kesemuanya ada balasannya tersendiri. Kemudian yang keempat, menceritakan tentang keadaan bagaimana manusia dihimpunkan dengan begitu menakutkan. Dia panggil Al-Hashrul Rahibah. Halatul Hashrul Rahibah.
keadaan ketika mana manusia dikumpulkan yang begitu menakutkan. Dan menceritakan bagaimana ibadatul jibal, gunung ganang diratakan. Ibadah. Bukan ain dengan hamzah. Ibadah. Hancur semua gunung ganang. Menjadi qa'an saf-safa. Rata terus. Tanpa tinggal walau sedikit pun tempat tinggi. Nak cerita tentang bila berlaku kiamat nanti. Dan bagaimana sifat-sifat orang-orang yang menyekutukan Allah pada hari kiamat kelak. Dan keadilan hisab Allah. Dan yang kelima, menceritakan tentang ketulinan bahasa Arab Al-Quran. Al-Quran benar-benar bahasa Arab yang tuli. Bukan bahasa ambil bahasa lain. Jadi kalau kita cerita bahasa Melayu kita ni dia ialah proses daripada semua bahasa lain. Bahasa Arab ada dalam tu. Dalam tu ada bahasa Inggeris. Dalam tu ada bahasa Sepanyol. Dalam tu ada bahasa Belanda. Ada bahasa Portugis. Ada belaka bahasa dalam tu. Gabungan sehingga jadi bahasa Melayu. Seorang pengkaji bahasa Melayu kata ada cuma beberapa kalimah ni memang asal Melayu punya. Yang lain semua ambil daripada yang lain. Contoh waktu. Bukan bahasa Melayu. Bahasa Arab lah. Waktu. Masjid misalnya. Bahasa Arab. Dan sebahagian mungkin kita ambil bahasa Inggeris. Tapi orang Arab lain. Bahasa Arab lain. Bahasa Arab dipanggil asilah atau dipanggil Arabiyatul Quran. Keaslian bahasa. Tidak diambil daripada bahasa Rom, Parsi. Tidak. Memang bahasa Arab tulis. Ini menunjukkan. Sehingga hari ini. Sebab tu tuan-tuan setiap kali ada kalimah baru masuk. Dia panggil kalimatul mustahdathah. Ataupun kalimatul walidah. Kalimah baru dia akan diarabkan. Kita tak akan melayukan. Kalau tuan-tuan kita ambil bahasa teknologi orang luar. Telefon. Lalu kita namakan telefon juga. Kalau internet, kita nama internet lah. Facebook lah. Orang Arab tak, dia akan ubah. Dia akan panggil syabakah tawasul ijtimai. Maksudnya Facebook. Tawasul ijtimai. Telefon dia panggil jawal. Atau hatif. Hatif mana bisik. Tak cakap kuat-kuat. Kalau telefon cakap kuat-kuat macam gila. Dekat selalu. Hatif. Atau dia panggil jawal. Kalau selalu kita bawa bersama. Jawal. Atau buah durian kita pun diharapkan. Tak jadi durian, dia jadi Abu Syawkah. Rambutan Abu Sya'rah. Itu dipanggil asilah. Dia boleh arabkan bahasa. Kita tak. Kita kalau terima bahasa tu dari luar, kita pun kekal macam tu. Kita macam tak boleh ubah. Oh teknologi lah bahasa Inggeris. Telefon, internet lah. Kalau Facebook lah. Orang Arab, dia ada kekuatan bahasa, dia boleh ubah. Yang Melayu punya boleh ubah. Sehingga dia jadi bahasa Arab. Maka ini panggil Arabiyatul Quran. Al-Quran, dia punya ketulinan bahasa Arab yang dia tak ambil daripada bahasa lain. Tak kira apa pun perkataan, tak ambil. Ketulinannya dan menceritakan tentang amarannya dan tentang Rasulullah dipelihara daripada lupa. Nabi SAW dalam ayat ini dalam surah Toha, diceritakan Nabi maksum. Tuan-tuan kalau sebut maksum, dia ada beberapa makna. Pertama, maksum Nabi daripada dosa. Itu satu maksum. Yang kedua, maksum Rasulullah daripada dibunuh oleh orang. Tak boleh dibunuh. Allah berfirman, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memaksumkan kamu dari manusia. Allah menyelamatkan kamu daripada dibunuh. Nabi-nabi lain mungkin dibunuh. Nabi Muhammad tidak. Maksum Rasulullah lebih luas berbanding maksum Nabi-nabi lain. Maksum Nabi-nabi lain merujuk kepada tak buat dosa. Tetapi maksum Nabi SAW merujuk kepada banyak perkara. Antaranya Rasulullah tidak akan dibunuh. Walau ada usaha untuk membunuh, Nabi tak akan dibunuh. Kenapa? Sehingga selesai syariat. Sebab Rasulullah ini penyudah syariat. Nabi-nabi lain seperti Zakaria, Yahya dibunuh. Kenapa? Syariat itu tidak sempurna. Dia akan disempurnakan oleh Nabi selepas ini. Kalau saya sebut maksum Nabi-nabi lain lebih pada maksum dia tak buat dosa. Tetapi maksum Rasulullah SAW dalam banyak perkara. Bukan sekadar dalam bab baginda SAW tak berdosa, tak buat dosa, bukan Nabi tak pelupa. Maksud Nabi tak pelupa. Kalau habis tak, adakah Nabi lupa sembahyang tu? Maksudnya lupa Rasulullah daripada menceritakan tentang hukum. Sehingga bila Rasulullah wafat, benda tu tak diberitahu. Itu maksud lupa. Yang lupa Nabi sembahyang dalam waktu tertentu, maka lepas tu Nabi beritahu. Maka kita tak panggil lupa. Sebab Rasulullah beritahu balik lepas tu. Yang dimaksudkan lupa, siapa sudah tak beritahu sehingga Rasulullah wafat. Sehingga ada benda Nabi tak beritahu pada umatnya kerana lupa. Tak ada. Maka Rasulullah maksum daripada lupa. Mereka menyampaikan. Yang keenam,
Surah ini menceritakan kisah Adam AS bersama Iblis dalam syurga. Ada kisah Adam dengan Iblis. Bagaimana keadaan Adam dalam syurga bersama dengan Iblis. Yang ketujuh, takkid, penegasan, penjelasan tentang balasan di dunia dan di akhirat bagi orang yang berpaling daripada Al-Quran dengan kehidupan yang sempit di dunia dan buta di hari akhirat kelak disebabkan hujah yang mereka tinggalkan ataupun keterangan bukti yang mereka tinggalkan. Yang ke-8, pengajaran dan iktibar dengan kemusnahan umat terdahulu. Allah cerita umat-umat dulu binasa, hancur. Ada pengajaran dalam ayat ini. Wa ta'khid, dan Allah memberi tempoh azab kepada musyrikin Mekah sehingga hari kiamat. Tetapi kaum-kaum lain, azab mereka tidak ditangguhkan. Hanya musyrikin Mekah azabnya ditangguhkan. Kerana hikmah disebabkan syariat Rasulullah syariat ta'khid. Dan kerana mereka orang Mekah ni yang Rasulullah diutuskan kepada mereka, Rasulullah sendiri meminta supaya Allah tidak memusnahkan mereka secara istiqsal. Istiqsal maknanya musnah semua macam kaum Nabi Nuh, macam kaum Nabi Lut, macam kaum Nabi Hud, macam kaum Nabi Saleh. Rasulullah tak minta. Bahkan Nabi SAW sentiasa mengharapkan umat ini dapat hidayah. Waktu Nabi dibaling batu oleh penduduk Taif, datang malaikat gunung nak empak atas semua penduduk Taif yang mati belaka. Nabi kata, jangan. Aku berharap daripada keturunan mereka lahir umat, generasi yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu. Dengan doa Rasulullah lah sehingga musyrikin Mekah diberi tempoh, tak datang azab yang menyeluruh dipanggil sehingga hari kiamat. Yang akhirnya berlaku apa? Semua masuk Islam belaka. Sehingga tidak ada agama lain di semenanjung tanah Arab. Bila Rasulullah dah keluarkan ataupun semua orang Arab masuk Islam, maka Nabi kata, la yajtami' dinani fi jaziratil Arab. Tidak akan lagi berkumpul dua agama di semenanjung tanah Arab. Tak akan lagi. Yang dimaksudkan semenanjung tanah Arab itu khususnya Mekah dan Madinah. Dan umumnya seluruh semenanjung tanah Arab atau disebut Hijaz. Dulu namanya Hijaz, hari ini namanya Arab Saudi. Arab Saudi ni baru sekitar tahun 30-an. Dulu tidak dipanggil Arab Saudi. Arab Saudi sebab dia diasaskan oleh keluarga Bani Sa'ud. Bani Sa'ud yang menumbuhkan negara tadi hasil kerjasama dengan golongan tertentu sehingga tertubuh dinasti Sa'ud sampai hari ini. Akhirnya dinamakan sebagai Saudiyah. Yang ini milik Sa'ud. Asalnya ialah Jaziratul Arab. Hadis-hadis yang sahih yang jelas menyebut kawasan ini dipanggil Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab. Dan disebut juga sebagai Hijaz. Itu nama lama dia. Hari ini orang tak panggil Hijaz. Orang tak panggil Jaziratul Arab. Orang lebih panggil Arab Saudi. Kita pun sama panggil Arab Saudi. Secara hadis. Jadi tidak ada lagi agama lain selain pada Islam. Dan yang kesembilan, ada taujihat Rabbaniyah. Penerangan ketuhanan kepada Nabi SAW dan kepada umatnya supaya bersabar menghadapi segala kesulitan dakwah. Dan Allah memerintahkan orang beriman dan Nabi-Nya supaya sentiasa menyucikan Allah siang dan malam. Dan supaya tidak terfitnah dengan kehidupan dunia yang sementara. Dan menyuruh keluarga, menyuruh sanak saudara untuk sentiasa melazimi solat dan melaksanakan perintah Allah. Ini dalam surah Taha. Allah ajar kita supaya sabar dengan kerana orang kafir. Kerana orang-orang yang menentang Islam. Di samping kita terus menyuruh keluarga kita jaga solat. Dan melaksanakan segala perintah Allah SWT. Dan diperintahkan supaya keluarganya untuk pantau solat. Kita bukan sekadar solat. Tapi kita juga pantau. Kadang-kadang anak-anak kita kata, bang, bangun solat. Pas sudah tu dah solat, dah. Walau tak solat. Jadi kita kena observe dia. Kena tengok. Wa'amur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruh keluarga kamu sembahyang sambil kita observe dia. Observe ni maksudnya tuan-tuan, kita tengok sembahyang kita. Memang ada setengah anak-anak kita suruh solat. Dia pun solat tapi tak solat. Jadi kita pun tercegak tengok, tak solat Supaya dia tahu pemantauan kita. Supaya mereka anak-anak tahu penting jaga solat. Betul dalam institusi keluarga. Biar anak-anak kita tahu apa yang paling penting sekali yang mak ayah dia nak sampaikan dalam institusi keluarga. Apa paling penting?
Anak-anak ditarbiah begitu. Jangan, yang paling penting, jangan pecahkan pinggan mangkuk mak tu. Tu dia Langkawi tu. Dia pecah kepala kamu. Sampai anak-anak nampak pinggan mangkuk tu penting. Atau ayah pula, kau jangan goreh-goreh kereta aku. Nanti aku goreh dengan kau. Sampai anak duk fikir kereta tu penting. Tak berani pinjam kereta, tak berani pinjam motor. Dia dalam isteri keluarga, anak-anak ni akan melihat apa yang paling penting yang mak ayah dia tutur setiap hari. Jadi biarlah kita tuturkan pada anak cucu kita. Paling penting solat. Sehingga anak-anak ni tahu, mak ni kalau kita tak solat, dia marah. Solat. Ayah kau tahu tak solat, lagi kiamat kita. Solat. Bila tahu yang penting yang tu, yang lain semua ngekor. Sebab tu dalam tarbiyah atau taujihah rabbaniyah, ni pendidikan Tuhan pada kita. Macam mana kita nak didik anak. Bila kita nak didik anak, kita mesti tahu benda yang paling besar. Memanglah banyak benda kita nak didik, beritahu anak kita ni. Daripada ajar ABC, alif bata, nak ajar berjalan, nak ajar berlari, nak ajar menjawab, nak ajar bercakap. Tapi mesti ada benda penting. Sehingga anak dia kecil tahu. Dia kecil. Sehingga Nabi kata apa? Muru auladakum bis salah wa hum abna'us sab'. Suruh anak kamu solat waktu dia usia 7 tahun lagi. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Pukul dia kalau dia tak semayang bila usia 10 tahun. Yang lain Nabi tak mention, Nabi tak sebut. Sebab agenda besar yang keluarga tu tahu, anak-anak tu tahu, semayang. Isteri tahu apa yang suami dimaksudkan, jaga solat anak-anak. Jadi kita ni saling pesan berpesan, suami isteri, mak ayah, pada anak-anak kita. Dia nak pergi asrama, ingat solat jangan lupa. Jangan duk pesan benda-benda lain. Kuih raya bawa tak? Pesan kuih raya. Baju raya bawa tak? Duk pesan benda-benda macam itu. Duit bawa tak? Beritahu dia solat. Balong, solat. Tak ada surau pun solat. Nanti pergi airport, kalau tak ada surau kat situ, solat sendiri. Hampa sejadah, solat. Ada seorang hamba Allah kata, saat saya pergi tempat ni, surau ada tapi kecil. Saya kata awak solat je tengah-tengah tu. Solat je. Nabi SAW ajar kita gitu. Bumi ni semua bersih. Kalau kita tak jumpa surau masjid, kita solat je depan tu. Untuk menunjukkan betapa kita memulia dan membesarkan solat. Ini dari sudut bagaimana taujihat rabbaniyah. Yang saya katakan mak ayah ni kena tahu benda ni. Bak solat. Biar menjadi dipanggil dandanah atau sesuatu yang didendangkan selalu. Ulang-ulang selalu. Pada anak, perempuan kita, laki kita, sulung kita bongsu, solat. Kat sekolah suruh dia solat. Kat tempat kerja suruh dia solat. Kat universiti suruh dia solat. Kat mana dia pergi suruh solat. Dia kerja food panda ke grab food, solat. Hantar-hantar juga makanan. Masa solat. Dia jadi polis, jadi askar, solat. Sama mak ayah sebab antara saya katakan anak-anak, dia tak banyak boleh pegang kata-kata mak ayah dia. Tapi ada benda-benda besar yang dia boleh pegang. Dia akan ingat apa yang mak ayah dia pesan kepada dia. Jadi biarlah benda paling besar yang Allah Taala tunjuk dia besar. Solat. Wa innaha lakabirah. Kata Allah, solat tu besar, bukan kecil. Wala zikrullahi akbar. Dan solat itulah zikir paling agung. Zikir paling agung sekali daripada zikir macam ni ke zikir dengan biji tasbih. Yang paling agung sekali solat tu sendirilah zikir. Itu paling agung sekali. Jangan duk zikir banyak, solat tak. Walaupun biasa tak berlaku begitulah. Tapi maksud saya, bagaimana pentingnya solat dan kehidupan orang beriman. Dan akhir sekali yang ke-10, talabul musyrikin inzal ayati maddiyah minallah. Orang kafir minta Allah tunjuk bukti secara material atas kebenaran Allah. Nak bukti material, biar bukit jadi emas, biar keluar air, keluar sungai. Bukti material. Wa inzarun ba'da isal rusul. Dan Allah Ta'ala memberi kelonggaran ataupun kita kata rahmat atau kita sebut sifat penyayang Allah, sifat rahmat Allah. Walaupun sudah diberikan Rasul, diturunkan Al-Quran. Walau itulah bukti material atau madiyah yang paling besar berbanding yang lain-lain. Kerana manusia dalam nak bukti, ialah apa yang boleh difikir oleh akal, itulah bukti. Bukan apa yang dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga. Ya memanglah zahir kalau kita sebut bukti, apa bukti? Yang kita tengok lah, itu bukti. Yang kita dengar, itu bukti. Bukti yang terbesar ialah apa yang kita fikirkan. Itu benar. Sekalipun kita tak tengok, sekalipun kita tak lihat, akal kita proses itu betul. Kita tahu betul. Kalau saya katakan 1 campur 1, 2, bukti kebenaran itu daripada mana? Proses akal kita. Kita boleh terima. Maka alat terbesar untuk manusia tahu kebenaran ialah akalnya. Maka dengan turunnya Rasul,
Dengan turunnya Al-Quran, itulah dia bukti yang membentuk kebenaran yang diterima oleh akal. Ya, akal macam nak membohongi berhala itu bukan Tuhan. Nak bukti apa lagi? Bahawa berhala itu bukan Tuhan. Dia kaku, dia tak melihat, dia tak beri manfaat, dia tak beri mudarat. Nak bukti apa lagi? Akal tak boleh fikir benda itu. Sebab itu bila Ibrahim berkata kepada kaumnya, bila berhala-berhala semua pecah, maka kapak disangkut pada berhala yang besar. Wahai Ibrahim, siapa buat ni? Lalu Ibrahim kata, tanyalah. Patung hak besar tu kapak dekat dia. Tanya dia. Lihat, secara bukti mudah. Akhir tertunduk malu mereka sambil berkata, wahai Ibrahim, kamu tahu patung-patung ni tak boleh bercakap. Habis tak bercakap semua buat apa? Lihat bukti akal. Maka sebesar-besar bukti lah akal kita. Itu akal kita. Sebab itu mana-mana politician dan sebagainya, dia suruh kita fikir macam dia fikir. Akhirnya kita nampak macam dia betul. Kerana akal itu alat kepada bukti kebenaran. Maka turunnya Al-Quran, pengutusan Nabi Muhammad SAW, maka ialah menggerakkan akal untuk berfikir betul atau salah. Tapi bila jelas betul, Allah masih memberi tempoh kepada musyrik Mekah. Dalam ayat ini Allah kata Allah beri tempoh. Allah masih memaafkan mereka untuk satu tempoh. Walaupun sepatutnya bila dah turun Quran, Rasul pun diutuskan, kalau mereka engkar juga memang dimusnahkan. Sebagaimana kisah Nabi Musa. Kisah Nabi-Nabi yang dulu. Bila diutuskan Rasul, diturunkan kitab. Bila mereka engkar, mereka dimusnahkan. Masanya sudah sampai. Tapi tidak kepada musyrik Mekah. Melainkan saya sebut tadi, mereka beriman secara beramai-ramai dan pembukaan kota Mekah. Baik, ini kita katakan 10 perkara utama yang ada dalam surah Taha. Kemudian kata Allah, Taha, kita mulakan penafsiran Taha, hanya Allah mengetahui maknanya. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini bagi memenatkan kamu. Bagi menyusahkan kamu. Apa maksud menyusah dan memenatkan? Kata Abu Jahal, kisah sebab tu ayat ini. Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Nadar bin Haris, Mut'im bin Adi. Mereka ni berkata pada Nabi SAW, innaka latashqa haitsu tarakta dina abaika. Kamu wahai Muhammad dah jadi celaka dah sebab kamu tinggal agama kami. Agama nenek moyang kita. Maka Nabi SAW bersabda menjawab, bal bu'ithtu rahmatan lil alamin, aku tak celaka. Bahkan aku diutuskan sebagai rahmat pada sekalian alam. Lalu mereka kata lagi, bal anta tashqa, bahkan kamu ni celaka memang. Kamu dah penat. Kamu yang memenatkan. Kamu terbeban. Maka turun ayat ini menjawab, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini bagi membebankan kamu. Maksud membebankan di sini yang pertama, orang-orang kafir, bila mereka dalam beragama, dia asyik follow je nafsu. Kan nampak senang. Nabi SAW bila nak buat sesuatu kena tunggu turun ayat Al-Quran. Maka bagi musyrik Mekah beban lah semua benda nak tunggu. Macam kita lah semua benda nak mesyuarat dulu. Buat je buat. Ni kami senang apa pun kami nak buat, kami buat. Nabi SAW, apa pun Nabi nak jawab, nak putus Nabi tunggu wahyu. Maka mereka menganggap macam ni menyusah je. Baik ikut cara agama kami, nak buat, tak nak buat sudah. Rasa nak nampak agama sikit, sandarkan pada berhala walau berhala tak cakap. Tapi baginda SAW tidak. Rasulullah mesti turun wahyu. Kalau Nabi buat atau Nabi tinggalkan. Yang kedua, maksud litashqa, Al-Quran ni bukan membebankan kepadamu wahai Muhammad bagi menyampaikan kepada mereka. Sebab Rasulullah SAW rasa berat nak sampaikan dakwah pada musyrik Mekah. Dan keadaan mereka tak terima, mereka lawan. Jadi berat. Seolah dapat tugas ni macam beban. Tak, Quran bukan membebankan kamu tapi rahmat. Contoh tuan-tuan, kita kadang-kadang rasa macam sembahyang ni beban. Sembahyang bukan beban, dia yang mengangkat beban. Kadang-kadang kejahilan kita nampak sembahyang macam susah lah Ustaz. Orang kafir pun nampak, kau ni susah lah. Kejap kena sembahyang, kejap kena sembahyang. 5 kali pula tu. Orang kafir pun nampak macam susah sembahyang. Puasa pula. Nampak macam susah. Sebulan kena puasa Ramadan. Padahal sama 6 hari pula. Zahirnya kita nampak macam susah. Tak susah. Ia baik untuk kita. Tuan-tuan orang angkat besi. Orang majing. Nampak susah. Keluar urat-urat ni main. Angkat 30, 70. Lepas tu jadi apa dia? Jadi siap badan lawak. Kita nampak tak susah. Kita nampak susah. Dia nampak bagus. Dia dah rasa kesan. Yang berlari 5-6 km. Kita nampak Allah susahnya berlari. Baik macam aku duduk je makan. Duduk makan.
Kita tengok kawan kita susah struggle berlari. Tapi apa yang dia rasa? Senang. Dia rasa seronok dengan dia berlari. Dia rasa sihat, kuat. Kuliah pun tak ngantuk. Sebab apa dia sihat? Ada kita nampak orang, dia buat kerja macam beban tapi menyeronokkan. Kita tengok orang panjat gunung. Nyusah tak panjat gunung? Tak ada kerja panjat gunung. Kita tangga rumah kita pun tak larat nak panjat. Dia pergi hiking sana, hiking sini. Cuba tanya dia. Beban tak? Seronok. Dia tanya lagi, bukit mana lagi nak suruh saya panjat? Sebab dia seronok. Kita nampak macam beban. Tentang kita tengok orang belanja, orang sponsor, macam dia ni tak sayang duit. Tanya dia, dia seronok. Dia seronok belanja orang. Kadang-kadang dia tak makan pun yang mahal-mahal. Dia bagi orang makan mahal. Sebab apa? Allah tak jadikan itu beban bagi dia. Tapi rahmat bagi dia. Rasa kebahagiaan, rasa senang. Tuan-tuan tengok orang yang layan tetamu. Pernah tak tengok layan tetamu? Pernah. Ustaz. Kita buat rumah terbuka. Layan tetamu. Senyum dari pagi sampai ke malam. Kering mulut. Senyum. Lepas tu dengan bakar sate, dengan buat tu. Pernah. Tanya orang buat rumah terbuka. Pernah tak? Pernah. Tapi lepas tu rasa apa? Seronok. Gembira. Tahun depan buat lagi. Kita tengok dia macam penat, tak reti duduk. Zahir banyak benda, saya bagi contoh tadi. Orang nampak macam penat, tapi dia menyeronokkan. Menyeronokkan. Apatah lagi Al-Quran. Apatah lagi perintah dan syariat. Nampak semayang macam penat. Semayang terawih 20 rakaat macam penat. Tak menyeronok. Puasa sebulan nampak macam penat. Lepas puasa seronoknya raya. Seronok raya. Sambung pula puasa 6. Rasa mula-mula macam beban. Bila dah habis rasa macam seronok pula puasa 6. Sebab kenapa tak buat puasa 12? Kita nak puasa lagi nak. Oh dia nak lebih pula. Seronok. Qiyam mulai. Nampak macam beban. Seronok. Bila kita qiyam hati kita kuat. Kita jadi damai, jadi tenang. Baca Quran nampak macam beban. Tak. Kata Allah, Al-Quran tidak membebankan wahai Muhammad. Dakwahmu pada musyrik Mekah, walaupun mereka tak terima, bukan beban kepadamu wahai Muhammad. Masalah hidayah itu urusan aku. Kerja kamu wahai Muhammad SAW sampaikan. Bukan membebankan, bawakan rahmat. Tuan-tuan, seorang bila ada ilmu, rasa beban tak nak tegur orang. Dah Ustaz, baik saya tak tahu, tak payah tegur orang. Bila saya tahu, saya kena tegur orang, rasa beban. Tak, bukan beban. Ia rahmat Allah beri pada kamu, Allah nak beri pahala. Jadi kalau kita contohkan tadi, banyak benda-benda dunia, orang nampak beban, kita okey je. Kita kadang tengok angkasa wang tu pakai baju, 5-60 kilo. Beban tak? Beban. Tapi bagi dia bagus untuk keselamatan dia. Tengok tentera tuan-tuan, duk pikul 20 kilo barang dalam beg dia. 20 kilo. Macam-macam benda ada, kemah dan sebagainya. Beban tak bagi dia? Tak, dia seronok. Dia seronok. Bukan beban bagi dia. Semua benda yang kalau tuan-tuan tengok orang yang memang dah cinta duniawi, tak ada urusan duniawi dia rasa penat, melainkan dia rasa seronok. Dia enjoy dengan benda tu. Apatah lagi perkara yang diperintah Allah syariat. Zahir nampak beban? Tidak beban wahai Muhammad. Al-Quran kami turunkan untuk kamu sampaikan, bukan beban. Al-Quran yang kami turunkan untuk kamu baca, bukan beban. Bukan ia rahmat dari Allah. Illa tadhkiratan liman yakhsha, dan menjadi peringatan bagi orang yang takut Allah. Ini Al-Quran. Tanzilan, ia turun daripada Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahman, yakni Tuhan yang pemurah. Tetapi bila sebut Allah berkuasa, maka Allah sebut jadi langit dan bumi. Sebab tak ada pun manusia yang berkuasa klaim dia buat langit dan bumi. Tak ada klaim. Untuk menunjukkan inilah Allah menciptakan langit dan bumi. Ada tak orang berkuasa atas dunia ni klaim dia buat bumi, dia buat langit? Tak ada. Dia tak berani klaim pun. Biarlah dia berkuasa penuh, dia punya empire 2/3 dunia, dia tak akan klaim dia buat bumi ni. Dia buat langit ni, dia tak akan klaim. Carilah raja-raja yang klaim dia buat langit, dia buat bumi. Tak ada. Maka Allah nak tunjuk dalam dakwaannya Allah bersendirian menciptakan langit dan bumi. Dan Allah Ta'ala menyatakan Ar-Rahman, Tuhan yang kuat, yang bijaksana, yang menciptakan, dia sifatnya Ar-Rahman. Apa dia Ar-Rahman? Pemurah. Tetapi bila kita sebut berkuasa, gagah, bila disebut satu sifatnya pemurah, itu akan melunakkan seluruh manusia mendekatinya. Allah tu sifat pemurah. Orang ni, tuan-tuan dengar kalau dia sebut sifat dia pemurah, senang kita rasa nak dekat tak dengan orang yang namanya pemurah. Walaupun kita dengar dia berkuasa gagah, tiba-tiba sebut sifat ni pemurah. Kita pun seronok nak pergi. Kena pula air raya. Pemurah, bawa semua anak-anak kita. Ni kalau seorang dapat RM50 tak kaya kita. Sebab dia pemurah. Ini Allah pemurah, Ar-Rahman. Alal arsyis tawa, di atas aras dia bersemayam. Baik, dalam penafsiran alal arsyis tawa ada dua pandangan ulama.
Pandangan salaf, ulama salaf menyatakan bahawa sebagaimana yang layak bagi Allah. Dia bersemayam di atas arah yang layak bagi Allah. Dan pandangan khalaf maksudnya Allah yang menguasai segalanya, mengurus dan mentadbir. Kedua-dua ini benar sebab kedua-dua ini memberi maksud tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian kata Allah, lahu dan bagi Allah milik. Ma fis samawat, apa sahaja di langit itu milik Allah. Wa ma fil ard, dan apa sahaja di atas bumi itu milik Allah. Wa ma tahta thara, wa ma bainahuma, antara langit dan bumi. Ada tengah tu ada makhluk. Ada benda antara tengah tu. Tuan-tuan tengok barangkali sesuatu tu cuma ada atas permukaan bumi dan di langit. Tuan-tuan, antara langit dan bumi ada makhluk. Ada saya tengok satu ensiklopedia ataupun satu dokumentari, dia nak tengok apakah makhluk yang ada antara tengah. Mereka ambil belong panas, berhari-hari mereka duduk untuk kaji makhluk yang ada di tengah, menetap di tengah. Ada makhluknya. Baik serangganya, baik sekian-sekian. Dia berada antara tengah-tengah tu, ada makhluk dia. Maka semua tu milik Allah, kata Allah. Ia bukan merujuk pada makhluk tu saja. Yang tu yang manusia tahu. Yang tak tahu banyak lagi. Antara langit bumi tu ada sesuatu. Dan kata Allah lagi, wa ma tahta thara, apa di bawah bumi yang lembap. Itu milik Allah. Segala galiannya, segala mineralnya itu milik Allah. Yang langit, yang bumi, antara keduanya, yang bawah bumi. Apa lagi manusia nak claim dia punya? Allah dah claim dia ini semua Allah Ta'ala punya. Lahu ma tamlik, milik Allah semua. Tuan-tuan, kalau milik Allah semua, apa milik kita? Tak milik apa-apa. Maka untuk apa engkau Allah? Untuk apa melawan Allah? Untuk apa menolak syariat Allah? Walau kita tak memiliki sesuatu pun. Bukan diri kita tak milik sampai masa kita mati. Kalau betul kita milik diri kita, kalau kita mati, kembalikan nyawa kalau boleh. Kata Allah Ta'ala. In kuntum ghaira madinin, farji'uha in kuntum sadiqin. Kalau kamu kata boleh menguasai diri kamu, ni diri ni hak saya. Baik, nanti bila mati kembalikan nyawa kamu. Boleh tak? Tak boleh. Tuan-tuan, jangan kata nak kembali nyawa. Kita kalau salah orang, nak betul orang balik tak boleh. Kita rambut panjang nak gunting sendiri pun tak boleh. Ni Duk Dawa, ni saya punya, ni saya punya. Awak tak punya apa-apa. Itu Allah punya. Kata Allah, kalau kamu punya diri kamu, nanti bila nyawa roh nak dicabut, farji'uha in kuntum sadiqin. Sila kembalikan dia balik. Kalau benar, ia adalah milik kamu. Tuan-tuan, kita milik Allah. Tu bila dia datang musibah, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah, pada Allah kita kembali. Maka tu ayat ini nak beritahu, hei orang Mekah semua. Hei manusia semua. Kamu kena ingat bahawa Quran rahmat dan peringatan. Dan kejadian langit dan bumi dan di antara keduanya dan semuanya ini milik Allah. Dan Allah itu pemurah yang dah beri rezeki kamu macam-macam. Yang kafir diberi rezeki, yang beriman diberi rezeki. Melimpah ruah rahmat Allah Ta'ala. Kata kita bila cerita ekonomi jatuh. Tak ada jatuh ekonomi. Manusia itu tak ada bahagian masing-masing. Kita cerita nanti kurang gandum lah, kurang tepung lah. Ukraine perang tak, bertepung-tepung gitu. Makan tu, makan ni. Ada je keluar makanan baru. Kita boleh tengok sekatan perniagaan. Datang cara baru perniagaan. Tutup satu sumber pekerjaan, keluar beratus jenis sumber pekerjaan. Kata Allah ni pemurah. Ketika mana kita takut, ni dia orang kaji tahun 2030 atau 2050. Ada berapa ribu jenis pekerjaan akan hilang. Sebab dia ambil alih oleh robot dan mesin. Dan sekian, kemungkinan berlaku pengangguran tertinggi di dunia. Tuan-tuan, manusia tak akan menganggur. Yang menganggur yang malas yang menganggur. Nak kerja ada, dia kerja. Kalau mereka kata, sehingga mereka buat satu filem. Filem dunia ini dikuasai oleh robot. Kita makan sate pun robot hantar sate. Hantar sate. Tapi robot tu kalau tuan-tuan letak kursi dia tu, tak erti berjalan. Ya. Tu saya tengok robot tu berjalan kat saya bagi sate. Saya letak kursi. Tu tak boleh bergerak dia. Akhirnya dia kena panggil pekerja dia tak. Tak adanya menganggur gitu. Dunia ni tak akan diambil alih oleh robot, takkan. Manusia tetap ada kerja dia. Tetap ada kerja dia. Tak ada orang pun boleh menghalang bagaimana hak rezeki setiap seorang sehinggalah datang kematian. Bila kita memang nak mati, memang tak ada rezeki kita. Bagaimana kita hidup, rezeki itu akan datang pada kita dengan pelbagai cara. Tutup pekerjaan ni, datang pekerjaan ni. Datang krisis ni, datang rezeki macam ni. Ikan tak ada,
Ni pula ada. Ayang maha dikeluar makanan lain pula. Macam-macam benda ada. Tuan-tuan jangan bimbang lagi mana Allah nak bagi kita hidup, rezeki kita ada. Kata Allah lagi, wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Wahai Muhammad, kalau kamu meminta dengan kuat, tak perlu kuat-kuat. Kerana Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Rahsia dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi di sini Allah Ta'ala nak ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa baginda tak perlu Rasulullah SAW menyebut berdoa dengan kuat-kuat. Cukup dengan berbisik. Berdoa dengan Allah SWT dengan berbisik pada malam hari. Tuan-tuan kita macam ni. Kalau kita benar nak sesuatu dengan Allah, bisikan itu makin kita perlahan. Bisik. Orang bila minta dengan Allah, maka siapa perangkat kita akan minta dengan hati kita. Artinya Allah dengar, tak perlu nak kuatkan suara. Tak perlu nak kuat. Menyebut, merintih dengan perlahan, maka Allah itu mendengar. Ini satu peringatan dan satu ingatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak perlu nak kuat-kuat untuk Nabi, untuk Allah perkenankan doa. Maka dengan perlahan pun Allah itu Maha mengetahui. Disebut cara perlahan. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kemudian Allah menyebut antara sifat yang mulia. Allahu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Lahul asma'ul husna, baginya nama yang baik. Kata Abu Jahal, Muhammad SAW dimarah kita sembah berhala banyak. Tuhan banyak. Dia pun Tuhan banyak juga. Sekejap disebut Allah, sekejap disebut Ar-Rahman. Banyak Tuhan dia. Maka Allah kata itu bukan banyak Tuhan. Itu nama Tuhan. Beza banyak Tuhan dengan nama Tuhan. Apapun yang kau panggil nama Allah, itu nama-namanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Bukan mana ada Tuhan lain nama Al-Malik. Bukan. Tuhan yang sama. Siapa? Allah. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Siapa Dia? Allah. Lahul asma'ul husna. Dan Allah ada nama-nama yang baik. Yang kamu duk sembah berhala tu Lata, Uzza, bukan yang sama. Lata lain, Uzza lain. Manaf lain. Ya'uq lain. Semua berhala ni lain-lain. Tapi yang Rasulullah sebut Ar-Rahman dan lain-lain, Tuhan yang sama tapi nama yang berbeza, yang menunjukkan nama-nama yang indah, yang semua nama ini menunjukkan sifat Allah SWT. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.